Selamat petang. Di mana menantu Muhyiddin Yassin? Ada orang kata mungkin dia berada di Australia. Ada orang kata mungkin di Thailand. Ada orang kata mungkin di Afrika. Ada orang kata dia mungkin ada di Malaysia juga. Dan ada juga orang kata mungkin di Amerika Syarikat. Mungkin bersama dengan Raja Petra, pelarian politik Malaysia yang hanya berani di media sosial tapi tak berani pulang, kata netizen. Bagi anda, tolong tinggalkan dalam ruangan komen. Pada pendapat anda, di manakah keberadaan menantu Muhyiddin Yassin ini? Kerana sehingga kini masih tak balik-balik ke Malaysia lagi bagi menghadapi pertuduhan kes CBT, pecah amanah jenayah yang mana perlu dihadapi oleh beliau. Ada pepatah Melayu kata, berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi kalau memang benar, kenapa tak pulang ke Malaysia hadapi pertuduhan itu? Hanya orang yang salah yang takut menghadapinya. Itu yang menakutkanlah, yang membimbangkan kita, jangan-jangan betul-betul buat salah. Habis kenapa? Kena tak berani pulang. Yalah. Ini pula pendedahan daripada SPRM yang terkini berkaitan dengan menantu Muhyiddin. SPRM menyatakan mereka masih lagi mengesan menantu Muhyiddin Yassin. Wah, boleh tahan jugalah anak menantu Muhyiddin ini menyembunyikan diri. Sehingga SPRM pun tak tahu di mana dia berada. SPRM pun masih mengesan menantu Muhyiddin. Di mana agak-agaknya dia bersembunyi dan begitu hebatnya tempat persembunyiannya. SPRM masih lagi berusaha mengesan ahli perniagaan Datuk Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membantu siasatan dalam satu kes penyelewengan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, usaha yang dilakukan termasuk langkah mendapatkan kerjasama daripada polis antarabangsa Interpol dan pihak berkuasa lain bagi mengesannya. Kata Azam Baki, belum dapat dikesan lagi dan dia tidak menghubungi kita untuk menyerah diri. Wah, itu yang saya kata tadi. Boleh tahan juga menantu Muhyiddin ini menyembunyikan diri. Sampaikan SPRM pun belum dapat kesan lagi di mana menantu Muhyiddin ini bersembunyi. Itulah, jangan-jangan ada yang kata sedekat Thailand saja, tidaklah terlalu jauh. Ada juga yang kata silap-silap hari bulan dia ada di Singapura, tapi tak tahulah. Dan SPRM pun telah mengesahkan sehingga kini dia belum lagi menghubungi SPRM. Kata Azam Baki, tindakan selanjutnya ialah kita masih lagi berusaha dengan bekerjasama dengan Interpol serta pihak berkuasa lain. Selain itu, Muhammad Adlan SPRM juga sedang berusaha mengesan seorang lagi peguam, iaitu Mansur Syahad, peguam kepada Muhammad Adlan bagi membantu siasatan kes penyelewengan, projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Media sebelum ini melaporkan kedua-dua mereka dikenal pasti sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023. Sementara itu, Azam Baki menolak dakwaan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengatakan bahawa pendakwaan terhadap anak lelakinya dalam satu kes rasuah adalah sebagai siri perancangan pembunuhan karakter politik yang sebenarnya ditujukan kepada beliau sebagai ketua pembangkang. Inilah yang selalu berlaku. Kalau anak-anak politik, anak-anak ahli politik, anak-anak YB, anak-anak ahli parlimen yang disiasat oleh SPRM, macam-macamlah timbullah. Ada kata itu hanya perancangan pembunuhan karakter politik dan sebagainya. Tapi netizen kata, mestilah adil. Anak ahli politik kah, anak petani kah, anak doktor kah, anak siapakah? Kalau dah ada laporan, kalau ada kes, perlu disiasat. Bukan kerana hanya bermotifkan sesuatu.
Semuanya perlu dilayan secara adil. Anak YB kah, anak Perdana Menteri kah, anak siapakah, perlu disiasat SPRM kalau ada laporan, kata netizen. Azam Baki juga berkata SPRM bukan alat kerajaan untuk membuat pendakwaan terpilih dan agensi penguatkuasa itu bertindak secara profesional tanpa mengira latar belakang. Saya tidak bersetuju dengan kenyataan itu kerana tindakan kami adalah profesional, tidak mengiralah siapa, sama ada pihak pegawai kerajaan, ahli politik, government of the day dan sebagainya. Apabila ada laporan dan kesalahan, kita akan tuduh di mahkamah, kata Azam Baki. Itu saja kerja saya. Saya tidak ada pendakwaan terpilih di sini, katanya. Pada 5 Jun lepas, anak lelaki Hamzah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM100,000. Oh, boleh tahan juga banyaknya kan? Okeylah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda paling penting. Apa pendapat anda tentang isu-isu semasa yang sedang berlaku di Malaysia ini? Jangan dengar saja, tapi berikan komen anda supaya kita dapat berbagi-bagi, dapat berkongsi idea, pendapat dan seterusnya. Saya juga boleh membacakan komen-komen anda dalam konten saya yang seterusnya. Kita jaga diri, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu lagi kejutan dari Sanusi. Beri galak dulu, Sanusi kata akan lapor Rafizi kepada SPRM bila tiba masanya. Wow, apa kes ni? Sehingga Rafizi akan dilapor kepada SPRM. Dan apa pula yang ada dimiliki oleh Sanusi? Tapi ramai netizen kurang percaya dengan Sanusi kerana kata mereka sering menimbulkan kontroversi dan akhirnya tidak buat apa-apa. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menyahut cabaran Rafizi Ramli menyatakan akan membuat laporan terhadap timbalan Presiden PKR itu nanti. Ia susulan dakwaan Sanusi bahawa ada anggota PKR dan DAP terlibat rasuah sehingga menjejaskan rancangan pembangunan negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun, kata beliau, laporan kepada SPRM hanya akan dilakukan apabila tiba masanya nanti. Kerana buat masa ini, beliau mahu membiarkan pihak terlibat berseronok terlebih dahulu. Bagi galak dulu, seronok dulu, terkinja-kinja, lompat-lompat dan terjun telaga apa dahulu dan selepas itu saya akan buat laporan, kata Sanusi. Tapi netizen memberikan jawapan sinis kepada Sanusi. Kata mereka, sekarang ini yang ada kes bukannya orang lain, tapi Sanusi. Ada beberapa kes Sanusi yang belum selesai di mahkamah, termasuklah kes berkaitan dengan akta hasutan. Kes itu paling besar. Apa yang akan terjadi, kita belum tahu lagi. Nah, itu yang lebih penting daripada apa yang Sanusi kata. Kata Sanusi, jikalau saya buat laporan sekarang, mereka tidak akan kenal, katanya. Tambah Sanusi, beliau ingin membiarkan pihak terlibat leka dan lalai dengan perkara itu terlebih dahulu sebelum membuat laporan berkaitan. Sebelum ini, Rafizi mencabar Sanusi membuat laporan berhubung dakwaannya kononnya berlaku rasuah sehingga menjejaskan pembangunan negeri itu, iaitu negeri Pulau Pinang. Saudara Rafizi berkata, sekiranya benar dakwaan dibuat Sanusi itu, maka pemimpin Perikatan Nasional itu perlu membuat laporan kepada SPRM. Namun demikian, ramai netizen yang tidak mempercayai dakwaan Sanusi ini. Kerana sudah banyak kali Sanusi cakap saja, tapi sehingga kini tiada apa-apa tindakan. Seperti baling batu sembunyi tangan. Sudah cakap tapi rupa-rupanya tiada apa-apa. Seperti dalam kes-kes yang lepas. Dan apabila Sanusi bercakap saja, kata netizen yang meminati politik, mereka kata semua itu hanya
spekulasi, hanya pancingan undi, hanya untuk memanas-manaskan keadaan, memandangkan sekarang pilihan raya sedang menuju pilihan raya di Sungai Bakap. Jadi, adakah selepas pilihan raya Sungai Bakap, cerita itu, cerita Sanusi, dakwaan Sanusi ini akan mati begitu saja, tiada kesudahannya, seperti cerita-cerita yang lain? Biasalah, begitulah namanya politik. Jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe dan paling penting kamu tinggalkan komen kamu di dalam ruangan komen supaya kita boleh berbagi-bagi pendapat dan boleh berkongsi idea. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya. Ini dakwaan daripada Mahathir Mohamad yang paling panas dan pastinya akan menjentik TMJ. Mahathir kata, tanpa persekutuan, Johor hari ini negeri koloni British. Adalah tidak wajar bagi pemangku Sultan Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, mencadangkan pemisahan kuasa antara negeri dan persekutuan. Itu dakwaan Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Beliau mengimbas kembali sejarah apabila Johor menandatangani perjanjian penyerahan kuasa pentadbiran negeri kepada British. Bekas Perdana Menteri itu, iaitu Tun Mahathir Mohamad, mengingatkan bahawa tanpa persekutuan, negeri itu akan kekal menjadi jajahan Inggeris hari ini. Itu dakwaan Tun Mahathir Mohamad. Sejauh mana kebenaran dakwaan ini? Ada yang mempersoal. Ada yang kata, tak mungkinlah Johor akan terus dijajah oleh Inggeris sehingga hari ini, kerana Johor juga berdaulat. Bila-bila waktu Johor boleh memohon kemerdekaan mereka sendiri, kata beberapa netizen. Menurut Mahathir lagi, Johor akan terus menjadi negeri koloni, jajahan dan bukan merdeka, kata Mahathir. Kita adakan persekutuan supaya negeri yang kaya boleh membantu negeri yang miskin. Kalau pada mulanya semua miskin termasuk Johor, kemudian selepas mendapat kemerdekaan, Johor menjadi kaya. Dia tak nak bagi hasil dikongsi negeri miskin. Itu tak boleh, kata Mahathir. Mahathir kata Sarawak pun bukan macam sampai dia tak bagi duit. Dia cuma minta lebih sikit dan kita bagi, katanya di sidang media Yayasan Perdana di Putrajaya hari ini. Bekas Perdana Menteri itu mengulas kenyataan Tunku Ismail yang juga adalah Tunku Mahkota Johor TMJ bahawa mereka bukan negeri pengemis sehingga perlu meminta-minta bagi menampung keperluan dan pembangunan di negeri itu. Pada sesi podcast secara langsung pada 9 Jun, Baginda membangkitkan keperluan dan kepentingan negeri itu hanya dilayan khususnya ketika musim pilihan raya. Justru, Tunku Ismail bertitah bahawa perlu ada pemisahan kuasa antara negeri dan persekutuan. Baginda turut membangkitkan cadangan mewujudkan Gabungan Bangsa Johor GBJ, iaitu gabungan yang titahnya akan membolehkan kepentingan negeri diputuskan sendiri oleh penduduknya seperti di Sarawak. Mengulas lanjut, Mahathir mengingatkan bahawa Johor adalah negeri yang pertama menandatangani perjanjian McMichael yang menyerah Johor kepada British. Dakwa Mahathir, melalui perjanjian itu semua kuasa diserahkan kepada Inggeris, kecuali pentadbiran agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja yang masih dipegang oleh Raja-Raja Melayu. Katanya, perjanjian itu berjaya dibatalkan apabila orang Melayu di seluruh Semenanjung bergabung dalam satu pertubuhan yang dinamakan UMNO, yang kemudiannya membantah serta menolak perjanjian McMichael dan Malayan Union. Demikianlah apabila semua
orang Melayu dari semua negeri-negeri bergabung, British terpaksa tunduk kepada tuntutan mereka. Tuntutan orang Melayu ialah Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Raja-raja pun dikembalikan sebagai raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen, kata Mahathir. Mengikut sejarah, Harold Alfred McMichael, seorang pentadbir British yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian rasmi dengan Raja-Raja Melayu ke atas skim cadangan Malayan Union bermula 1945. Sultan Ibrahim dari Johor menjadi raja pertama yang bersetuju. Menerusi perjanjian itu, United Kingdom mempunyai kuasa pentadbiran penuh ke atas negeri-negeri Melayu, kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama Islam. Saudara-saudara sekalian, isu ini makin panas. Ada seorang kata kalau British koloni besar kemungkinan mereka akan lebih maju, kata Save Nation. Green Tiger pula kata waktu Mahathir jadi Perdana Menteri, isu perkauman sentiasa dipermainkan hingga rakyat Malaysia berpecah belah sampai kini, kata Green Tiger. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu, dan jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Subsidi bersasar perlu dipertahan. Sudah lama tersalur kepada golongan mewah. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM mempertahankan keputusan Putrajaya melaksanakan penyasaran subsidi diesel walaupun mendapat tentangan banyak pihak. Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan keputusan kerajaan adalah wajar memandangkan sudah sedemikian lama kemudahan yang bernilai berbilion ringgit tersalur kepada golongan mewah. Menurutnya, subsidi pukal sememangnya sangat popular untuk memancing undi. Namun pelaksanaan tanpa mengira kategori pendapatan amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemampanan keuangan negara. Subsidi bersasar adalah untuk memastikan golongan rakyat bawahan yang berpendapatan rendah didahulukan. Wang subsidi perlu disalur tepat kepada sasaran. Ketika subsidi dinilai semula, rakyat perlu memiliki maklumat yang tepat dan betul. Reaksi spontan tanpa mendapat maklumat yang benar akan terdedah kepada manipulasi politik berkepentingan. Seperti dalam sistem keadilan sosial Islam, katanya, golongan berpendapatan rendah harus terus dilindungi dari manipulasi pasaran bebas. Tambahan lagi, pihaknya menyokong rasionalisasi subsidi minyak diesel dimulakan dan keutamaan diberi kepada sektor pengangkutan awam. Beliau berpendapat keputusan yang dianggap tidak popular ini perlu dipertahankan. Memang ada implikasi politik diperguna untuk menaratifkan keputusan kerajaan sebagai anti rakyat. Akan tetapi kepentingan jangka panjang dalam konteks harga pasaran global semasa perlu diambil kira dan perlu diutamakan. Kami yakin pihak kerajaan telah mengambil kira semua aspek ketika keputusan ini dibuat, mencapai matlamat keadilan sosioekonomi rakyat sekaligus memacu pembangunan negara, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini patut kita sokong. Apa yang diterangkan oleh Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM ini amat mudah difahami. Hanya orang-orang yang berkepentingan politik yang akan menggunakan isu subsidi bersasar ini sebagai satu perkara yang kurang baik. Kerana jika dilihat secara jangka masa panjang, ianya dapat membantu memapankan pendapatan negara akan keuangan negara. Selain daripada itu,
Sebenarnya, semua Perdana Menteri sebelum Anwar Ibrahim telah pun memikirkan perkara ini, tetapi mereka lebih memilih perkara yang popular, iaitu menarik undi. Mereka takut kalau pelaksanaan subsidi bersasar ini dibuat, mereka akan kehilangan undi. Oleh sebab itulah, mereka boleh dikata hanya mementingkan undi. Berbanding dengan Anwar Ibrahim, beliau tegas dan berani mengutamakan golongan bawahan. Saudara-saudara sekalian, keputusan kerajaan ini adalah wajar. Memandangkan sudah sedemikian lama kemudahan yang bernilai berbilion ringgit itu tersalur kepada golongan mewah. Orang kaya pun dapat, orang miskin pun dapat. Yang paling bikin panas ialah orang-orang warga asing pun turut dapat juga. Ini memang merugikan Malaysia. Sepatutnya semuanya itu tidak dibayar kepada mereka, tetapi dibayar kepada yang benar-benar memerlukan. Sebenarnya, subsidi pukal memang sangat popular. Subsidi pukal ini ialah subsidi yang semua orang boleh dapat. Sangat popular untuk sekadar memancing undi. Namun pelaksanaannya tidak mengira kategori pendapatan, amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemapanan kewangan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan apabila Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih. Mahathir gagal menyingkirkan pengerusi RCI Batu Putih. Mahkamah Tinggi menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad bagi menyingkir Raus Sharif dan dua yang lain daripada panel Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Batu Putih. Hakim Amarjit Singh juga menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk prosiding RCI dijalankan secara terbuka. Bagaimanapun, beliau membenarkan permohonan Mahathir untuk kebenaran memulakan semakan kehakiman sama ada beliau boleh diwakili peguam dalam prosiding RCI yang sedang berlangsung. Hakim juga menolak permohonan Mahathir untuk menangguhkan pendengaran RCI sementara menunggu pelupusan semakan kehakimannya. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih akan kekal dibuat secara tertutup dan tidak terbuka kepada orang ramai. RCI itu juga akan tetap diketuai bekas Ketua Hakim Negara Mad Raus Sharif yang didakwa oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai berat sebelah. Saudara-saudara sekalian, ini memang luar biasa apabila Mahathir gagal menyingkir pengerusi RCI kes Batu Putih. Pengakuan Mahathir yang terkini berkaitan dengan kes Batu Putih memang menggemparkan kita semua apabila Mahathir mengakui kes Batu Putih itu kesnya lemah. Kita tiada peluru untuk menang, kata Tun Mahathir Mohamad. Kalau masih ingat lagi, ada satu pendedahan daripada menteri yang ada di Malaysia sekarang ini, yaitu Azalina Othman Said. Beliau kata pada April lalu bahawa dilaporkan Mahathir, Perdana Menteri ketika 2018, membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan itu di Mahkamah Antarabangsa. Pendedahan Azalina Othman Said itu ditepis oleh Mahathir sebagai mengarut. Mahathir kata keputusan dibuat bersama dengan kabinet. Walau bagaimanapun, seorang lagi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada tahun 2022 juga, yang ketika itu menjawat jawatan Perdana Menteri, mengakui kemungkinan terdapat kecuaian dan kekilafan Dr. Mahathir, sehingga Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan
terhadap keputusan penghakiman ICJ pada tahun 2008. Pada tahun 2008, ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura. Pada masa sama, Dr. Mahathir berkata, pihaknya menyifatkan tuduhan dibuat Azalina itu sebagai karut kerana kabinet ketika itu, termasuk Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri serta beberapa menteri yang masih berkhidmat kini tidak menentang idea terbabit. Kata Mahathir mengenai kenyataan Tan Sri Mohammed Apandi bahawa beliau tidak dirujuk oleh Mahathir ketika menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ itu, Mahathir berkata ia adalah kerana bekas peguam negara itu tidak boleh dipercayai dan tidak melakukan kerja dengan betul. Netizen kata kalau begitu nak percaya pada siapa? Walhan Tan Sri Muhammad Apandi Ali adalah ketua ataupun peguam negara pada waktu itu. Jadi, kenapa tak percaya pada peguam negara, kata mereka. Ditanya sama ada Mahathir akan berniat memfailkan tindakan undang-undang menyaman Azalina, Ismail Sabri dan Mohammed Apandi, Dr. Mahathir menjawab beliau akan memikirkan terlebih dahulu kerana dia kata, mengenai perkara nak menyaman itu, kalau saya nak saman seseorang, kata Mahathir, mungkin ia mengambil masa 10 tahun dan katanya untuk mendapatkan keputusan itu, saya sudah berada di tempat lain atau meninggal dunia, kata Tun Mahathir lagi. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Tun Mahathir gagal singkir pengerusi RCI Batu Putih kerana menurut Tun Mahathir beliau akan bersikap berat sebelah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.